Yang kita tahu susu kawan ada tiga. Satu urutan, pilihan dan ulangan. Okey, boleh start dah ni. Dah boleh mula ke? Okey. Okey. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan 1.1 strategi penyelesaian masalah bab 1 tingkatan 4. Okey. Okey, disebabkan tajuk ni start pada strategi penyelesaian masalah, saya akan bagi tahu tentang definisi masalah. Okey. Masalah ni bermaksud keraguan, situasi yang tidak diingini, cabaran dan peluang dihadapi dalam kehidupan. Masalah juga boleh membuatkan kita mahir dalam membuat keputusan yang amat diperlukan. Okey, seterusnya. Okey, sebabkan dah ada masalah, mesti ada penyelesaian masalah tersebut. Okey, jadi penyelesaian masalah adalah tunjang utama dalam sains komputer. Yang kedua, pengatur cara perlu memahami cara penyelesaian masalah dan memperterjemahkan masalah tersebut menjadi algoritma. Okey, seterusnya, pengatur cara perlu menulis sintaks yang spesifik yang diperlukan oleh komputer untuk laksanakan arahan dengan tepat. Okey, seterusnya, menjalankan proses mengkaji butiran sesuatu masalah untuk mendapatkan penyelesaian. Okey. Seterusnya, 1.1.1 iaitu keperluan penyelesaian masalah yang berstrategi. Okey. Kepentingan strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, meningkatkan kemahiran berfikir. Jadi kita akan lebih kreatif dan boleh membuka minda. Seterusnya, membantu perkembangan sesuatu konsep. Dan yang ketiga, mewujudkan komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala tu macam antara cikgu dan murid. Bila cikgu bertanya dan murid menjawab. Itu macam adalah komunikasi dua hala. Okey. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran ke diri. Okey, itu saja. Seterusnya, okey, jenis pemikiran komputer ini ada 4. Yang pertama ialah teknik leraian. Maksud teknik leraian ini ialah memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Okey, apabila kita dah asingkan kepada yang lebih kecil ataupun terkawal, dia akan lebih mudahlah untuk diuruskan. Okey, seterusnya pengecaman corak. Pengecaman corak ni maksudnya mencari persamaan antara masalah dan dalam masalah. So, apabila kita dah leraikan masalah dengan teknik leraian tadi, kita dah boleh cam corak tersebut lah. So, jadi senang nak tahu masalahnya dengan lebih detail. Okay, seterusnya, yang ketiga adalah peniskalaan. Peniskalaan ialah menjana penyelesaian yang tepat kepada masalah yang dihadapi. Okay, peniskalaan ni dia penting lah untuk menjana penyelesaian yang lebih tepat. Peniskalaan ni juga kita kena tahu ciri-ciri umum dan ciri-ciri yang spesifik supaya nanti penyelesaiannya akan lebih tepat. Okay, seterusnya adalah algoritma. Algoritma ni ialah membangunkan penyelesaian langkah demi langkah terhadap masalah yang dihadapi. Senang cerita, algoritma ni dia macam set arahan. Lepas tu set arahan ni mestilah kita kena ikut turutan sebab dia langkah demi langkah kan. Okay. Algoritma ni dia ada dua jenis iaitu iaitu carta alih dan sudut. Okay, ni algoritma. Yang pertama adalah sudut, dia dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan bahasa manusia dan ada nombor turutan yang mudah
Seterusnya carta alin ni dia alternatif kepada prosedur kod guna simbol grafik untuk wakili arahan penyelesaian. Macam korang nampak dia ada bentuk-bentuk kan. Itu dia guna carta alin. Okay, algoritma ni dia akan lebih dibentangkan pada 1.2. Okay, seterusnya adalah 1.1.2 iaitu ciri-ciri penyelesaian masalah yang berkesan. Okey, ciri penyelesaian masalah berkesan ni dia ada 3 iaitu kos, masa dan sumber. Sekejap. Okey, kos ni maksud dia adalah harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mengeluarkan dan menyenggara. Kos ni dia kebiasaannya wang, masa, tenaga dan perbelanjaan. Okey, kos ni dia ada 2 tau. Satu adalah projek normal dan projek kos siap masa tercepat ataupun crashing cost. Okey, yang pertama projek normal ni dia dilaksanakan ikut kos dan masa yang dah ditetapkan. Bagi kos siap masa tercepat ataupun crashing cost ni, dia usaha yang maksimum untuk selesaikan projek dalam masa yang terpendek. Okay. Seterusnya masa. Masa adalah penyelesaian masalah berkesan melibatkan masa merujuk sesuatu projek yang disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, masa ni dia peranan yang penting supaya semua perancangan yang kita dah buat ni akan teratur dan dapat disiapkan dalam masa yang dah dirancang. Okey. Okey, pasal kos dengan masa ni sangat berkait sebab kalau kita siapkan dengan lebih cepat, nanti kosnya akan lebih sikit sebab tak perlu guna banyak masa kan. Okey, itulah. So seterusnya adalah sumber. Sumber ni adalah stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf dan aset lain yang boleh digunakan dalam organisasi supaya dapat berfungsi dengan lebih efektif. Okey, dalam perancangan penyelesaian masalah, sumber ni dia memang memainkan peranan yang sangat penting. Kenapa? Sebab sumber ni dia untuk menjana hasil atau perkhidmatan untuk sesuatu masalah tersebut. Okay, sebab kalau tak ada sumber kita tak boleh nak lakukan apa-apa sebab tak ada bahan kan. Okay, seterusnya. Okay, ni adalah carta guide. Carta guide inilah jadual perancangan yang dapat mewakili perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. So basically memang kalau kita buat SK ni memang kita guna carta guide lah sebab dia lebih mudah. Okay, kalau korang tengok dekat contoh carta guide ni ada bar tu kan. Okay, bar tu adalah setiap aktiviti yang diwakili. Okay, kalau panjang bar tu pula ialah tarikh mula dan tarikh akhir. Kalau tengok ada yang pendek ada panjang kan. Itu adalah untuk mewakili tarikh mula hingga tarikh akhir. Okay, seterusnya 1.1.3 menggunakan proses penyelesaian masalah. Okay, ini adalah urutan proses penyelesaian masalah. Okay, yang pertama adalah kumpulkan dan analisis data. So, kita perlu kumpul semua data dan tentang punca masalah data yang kita nak selesaikan. Okay, yang kedua, tentukan masalah. Kena pasti masalah yang kita nak selesaikan tu. Yang ketiga, jana idea, hapus halangan. So, kita kat sini, kita senaraikan beberapa idea untuk selesaikan masalah yang dah kita tahu tadi. Okay, yang keempat, kita jana penyelesaian. Okay, senaraikan idea. Yang ni kita senaraikan idea ataupun langkah untuk selesaikan masalah tadi. Baru senaraikan ya. So, seterusnya adalah tentukan tindakan. Tentukan tindakan ni, kita membuat pilihan yang terbaik daripada senarai idea yang kita dah buat tadi. Okay. Seterusnya laksanakan penyelesaian. So, kita laksanakan penyelesaian, kita boleh guna alat ataupun teknik yang boleh menyelesaikan masalah tersebut.
Okay, lepas kita dah buat semua start yang ni, kita mestilah buat penilaian untuk melihat dia benda tu okey ke tak kan. So kita buat penilaian. Pada buat penilaian, kita buat penambahbaikan. So penambahbaikan ni kita boleh tahu yang produk ataupun masalah kita tu okey ke tak. Jadi masalah tak lepas tu. Dan kalau kita dah rasa puas dengan apa yang kita dah buat tu, baru kita boleh proceed lepas tu. Okay, dah. Terima kasih. Itu saja. Okey, Tahniah, Nani, Cikgu Fifi, Cikgu Fifi. Tak ambil dia balik. Kalau minta faham soalan ke? Okey, Cikgu open kepada soalan. Ada soalan tak? Yang ni bab 1, bab 1 tingkatan 4. Okey. Sangat open. Okey, kena ni. Okay. Okay. Okey, open Ada dulu siapa untuk soalan. Ada siapa yang tak faham atau nak tanya? Sila. Topik tingkatan 4 Nak tanya? Ada lagi yang tak boleh masuk lagi ni. Aduh. Kalau Apa macam Ada lagi tak boleh masuk kan? ada. Sianya. Siapa nak tanya? Tanya. Kejap, kalau problem macam ni, kalau pakai Zoom okey tak? Zoom rasanya okey ke sikit? Sebab siapa yang pernah pakai Zoom? Respon? Saya. Dia ada pakai Google Meet kan? Maybe Zoom okey, boleh. pakai Zoom better. Zoom okey cikgu. Zoom better Macam mana boleh nak set Zoom pula ni? Ani. Okey, soalan-soalan yang paling tanya. Tanya. Okay tak? Korang faham tak? Kalau tak faham, tanyalah. Nani, awak tak boleh tanya faham ke tak? Tanya dia orang. Korang dengar tak aku present tadi? Korang dengar tak ke korang tidur? Dengar. Dengar. Kalau tak faham, korang tanya. Nani pakai handphone ke Fizen? Okey tak? Cikgu. Sebab laptop saya tiba-tiba macam masalah. Okey pula Handphone pakai handphone Okey lah. Cantik. Okey je gambar dia. Okay. Tak ada siapa nak tanya ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh teruskan pada presenter yang kedua lah. Ke nak tunggu? Zee, nak tunggu ke? Tak payahlah, lambatlah. Nanti kita buat next class pakai Zoom je. Pakai Zoom, okey. Hari ni halal lah siapa yang tak dapat join. Halal. Okey, Hawa ready? Ready. Tidur? Tak ready. Okey, Hawa ready. Tak Awak pakai laptop Afiq. Okey, boleh. Zack keluar masuk. Dengar tak? Afiq present. Dengar tak? Okey. Hawa? Mana Hawa ni? Zack boleh cakap tak? Ready aku cikgu. Boleh start sekarang lah. Kejap cikgu. Ada problem? Okey, tak apa. Tunggu. Lain So, nak tu. buat kelas lagi ni untuk present lagi berapa orang lagi ni? Hari ni sepatutnya 3 orang kan? Okey, sampai 3 orang je. Tapi seorang tarik diri sebabnya line problem katanya. So Hawa dengan Nani je lah. Dengan Zack. Zack boleh ke? Zack dah prepare ke? Kata handphone problem. prepare lah. Okey. Dah prepare Zack? Yang jawabnya Afiq. Yang jawab si Afiq. Aduh, si Afiq pula. Okey, awak dah steady up. Dah standby Okey, cikgu offkan mic Okey.
Nampak tak skrin ni? Nampak. Ni nampak? Nampak. Nampak. Okay. Clear. Tekan hide tu. Hmm? Hide. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni saya nak bentangkan bab 1.4 Struktur Kawalan. Perkataan 4. Yang kita tahu struktur kawalan ada 3. 1. Urutan, pilihan dan ulangan. Okey, 1.4.1 struktur kawalan pilihan. Kenapa kita terus pergi ke pilihan? Kerana struktur kawalan urutan tiada bervariasi, dia hanya mengikut urutan. Okey, struktur kawalan pilihan membolehkan keputusan atau pemilihan dibuat secara automatik. Penyataan syarat digunakan untuk penyataan syarat boolean digunakan untuk menguji nilai input dan dimasukkan, maka ia akan menentukan set blok arahan yang akan dilaksanakan. Syarat boolean membolehkan perbandingan melalui operator hubungan dan operator logikal. Operator hubungan dan operator logikal ni saya akan terangkan nanti. Perbandingan ini memberikan keputusan dalam bentuk data jenis boolean. Nilai boolean ada 2, iaitu ya atau benar, tidak atau palsu. Bentuk struktur kawalan pilihan ada 4, iaitu if, else, if and switch case. Yang ini untuk struktur kawalan pilihan if. Hanya akan melaksanakan pernyataan tertentu seperti memproses data melalui jawapan sekiranya syarat adalah benar. Ini contoh sintaks dia. Awak kuat sikit suara. Oh, tak dengar? Okey, sekejap. Kuat sikit suara awak tu. Siapa volume awak kot? Oh, sekejap. Dekat sikit, jangan jauh-jauh. Okey. Yang ni syaratan alih bagi kawalan pilihan if else. Untuk membuat keputusan dalam sesuatu atau cara, menunjukkan hasil boolean ya, benar atau tidak palsu, pernyataan susulan berkata kepada hasil boolean tersebut. Kalau macam tadi, dia benar ada laksanaan kan? Yang palsu dia terus ke tamat. Yang ini dia ada dua hasil boolean. Okey, yang ni carta alih bagi kawalan pilihan if else if. Untuk membuat keputusan kompleks, mencuba syarat boolean yang baru sekiranya keputusan sebelum palsu. Sekiranya syarat menghasilkan keputusan benar, maka syarat boolean yang lain tidak diuji. Ini contoh sintaks dia. Yang ini bagi struktur kawalan pilihan switch case. Untuk mengurangkan penggunaan if else if, kerana struktur ini lebih mudah. Yang tadi lebih kompleks, biasanya lebih mudah faham gunakan ni lah. Okey, switch case break default ni daripada ni. Ini maksud dia. Switch ungkapan nombor abjad atau repetan. Case mengandungi nilai yang akan dipadankan oleh ejen switch. Break arahan untuk keluar daripada blok switch. Default ada kadang-kadang dimasukkan sebagai langkah tambahan. Bezanya dengan yang tadi, yang if else if tu, dia perlu menguji menguji satu-satu syarat boolean. Kalau yang ini dia terus pergi ke yang benar saja, dia tak perlu uji. Lebih mudah lah. Okey, yang 1.42. Struktur kawalan pilihan dengan menggunakan operator. Okey, operator ada 2, iaitu operator hubungan digunakan untuk memberikan 2 nilai bagi menghasilkan keputusan boolean.
Yang kedua, operator logical. Digunakan untuk menghasilkan beberapa ungkapan boolean bagi menghasilkan syarat yang lebih kompleks. Ini yang selalu kita tulis dalam sinteks, tanda-tanda dia. Operator hubungan, sama dengan bermaksud sama dengan. Tanda seru dengan sama dengan bermaksud tidak sama dengan. Tanda lebih besar daripada, lebih besar dan sama dengan bermaksud lebih besar atau sama. Yang kurang tu adalah kurang daripada, kurang dengan sama dengan adalah kurang atau sama dengan. Okey, operator logical ada 3 iaitu AND, OR, NOT. AND digunakan apabila 2 lebih syarat boolean diperlukan gabung, kesemuanya syarat tu benar. Kalau OR digunakan salah satu syarat tu betul. NOT menukarkan boolean kepada lawannya. Maksud dia, contoh X. X nilai X tu true, false. Bila jadi not X, dia akan jadi true tu kepada false, false tu kepada true. Dia akan terbalik lah. Struktur 1.4.3 struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan ada 2, iaitu ulangan berasaskan pembilangan, ulangan berasaskan syarat. Berasaskan bilangan, for, berasaskan syarat pula ada while dan do while. Ini bagi pembilangan for, struktur kawalan ulangan. Untuk bilangan tertentu, dibentukkan oleh pemboleh ubah pembilangan yang bermula dengan nombor indeks tertentu seperti 0 dan 1. Nombor indeks akan ditambah secara automatik pada akhir blok kenyataan. Penambahan dibuat setiap kali blok kenyataan telah diulang dan akan berlanjutan sehingga syarat boolean berulang menjadi benar. Ini adalah cara sintaks dia. Biasanya for digunakan untuk output biasanya 1, 2, 3, 4 mengikut urutan lah. Betul lah. Mengikut urutan macam 1 tambah 1 jadi 2 kan. 2 tambah 1 jadi 3. Maksud dia mengikut urutan macam tu lah. Lepas tu yang ini bagi atau cara while. Catat alih berasaskan syarat while. Membuat ujian terlebih dahulu ke atas input. Jika memenuhi syarat blok arahan dalam gelung akan dilaksanakan. Ini adalah sinteks, contoh sinteks. Biasanya digunakan bila nombor tu dari belakang. Contohnya 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini untuk berasaskan syarat do while. Membuat ujian selepas blok arahan dalam gelung dilaksanakan. Ini contoh sinteks dia. Biasanya digunakan output dia biasanya keluar ada jalan kira. Contoh 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3. Dia ada jalan kira lah dan jawapan dia. 1.4.4 struktur kawalan ulangan yang melibatkan operator. Ada 2 juga. Operator increment, penambahan sesuatu nilai. Operator decrement, mengurangkan sesuatu nilai. Ini contoh ungkapan dia. Bagi increment. Yang ni untuk operator decrement. Yang ni untuk struktur kawalan ulangan yang melibatkan classmate ataupun mat random. Mat random ialah sebagai cara Java untuk menjadi nombor secara rambang. Menggunakan waktu sistem sebagai nilai benih untuk memulakan perjalanan nombor secara rambang. Ini contoh. Ini adalah contoh atau cara dia. Struktur kawalan ulangan yang melibatkan boolean. Bendera boolean. Satu pemboleh ubah boolean digunakan untuk mengawal ulangan. Pengguna ditanya
untuk meneruskan atau cara itu lagi atau tidak. Ini adalah contoh atau cara bagi bendera muling. Satu kawalan ulangan yang melibatkan bulan. Yang kedua, pembilangan. Digunakan untuk membuat pengiraan dalam penyelesaian masalah. Ini adalah contoh atau cara. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Tahniah Hawa. Okey, ada soalan tak? Okay, cikgu open soalan sebab ni topik ni dia susah sikit. Kan Hawa kan? Dahsyat lah Hawa boleh present topik ni. Bagus awak tanya. Itu pun apa? Tercengak-cengak apa? Apa nervous? Ada berapa soalan? Okay, ada apa soalan? Aku nak cakap. Kenapa dengan Ain tu? Cuba tanya. Okay, sebab ni topik ni susah sikit. Tapi biasanya, okay, untuk pengetahuan kamu, topik ni yang Hawa present ni kebanyakannya masuk soalan untuk kamu melukis sudut atau carta alif. Aduh, tak boleh adik. Bukanlah ajak mama tengah ni. Ada sesiapa nak tanya ke? Sabar-sabar ajak mama tengah ni. YouTube dulu ni. Sekejap, topik, apa topik? Betul lah kan? Betul topik ni banyak keluar soalan carta alif dengan sudut Ya, banyak ni. Kena faham betul-betul Hawa. Ya. Boleh tak terangkan sikit struktur kawalan ulangan? Tak faham sangat lah. Oh, struktur kawalan ulangan. Sekejap. Yang mana? Tak apa. Yang mana? Dekat dia punya carta alif tu. Tak, dekat dia punya syntax. Bawah lagi. Bawah lagi. Syntax. Bawah lagi. Syntax. Okay ni ulangan ni. Ya. Yang ni? Operator ni? Ni. Tak, bawah tadi. Ni? 11. Ni? Yang start 11. 11. Oh, 11. Ni? Yap. Tak faham sangat. Terangkan sekali boleh tak? Sorry. Tak apa, boleh. Okay. Yang ini, biasanya carta alif ni, kan dia ada while dengan dual kan? Dual ni biasanya output dia ada jalan kiri. Contohlah kan, kita nak buat sisi 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Macam tu lah. Dia ada jalan kiri. 3 darab 3. Kalau while ni dia apa? Dia melibatkan pengiraan jugalah ni. Kalau while ni, yang while juga asasnya, ini boleh buat password. Biasanya password bukan carta alif ni. Okay. Boleh juga guna nombor. Biasanya nombor yang terbalik. Maksudnya daripada belakang lah. 5 boleh 1. Betul lah? Faham tak? Faham. Terima kasih Hawa. Betul. Okey, cikgu ulas Untuk yang struktur kawalan ulangan ni, dia adalah loop. Bahasa Inggeris dia panggil dia loop. Benda ni kamu akan ulang sampai jumpa apa yang kamu nak. Itu maksud ulangan. Okey, faham tak? Okey, Hawa cuba buka yang page 13 tu. Cikgu nampak tadi ada maths. Maths apa tengah ni? 13. Yang ni. Classmate. Okay, tolong note soalan ni pernah masuk dalam
SPM ke trial lah Cikgu Fifi, saya pun lupa dah. Yang mana ni? Classmate, dia bagi contoh classmate yang memang dah ada dalam sistem. Contoh dia macam maths random ke. Oh ni trial. Trial Selangor. Ni. Pernah masuk benda ni tau. Masuk ni. Classmate. Classmate ni pernah masuk dalam exam. Awak nanti share dalam WhatsApp awak punya slideshow ni sama juga yang tadi dengan Nani. Boleh tak? Share. Boleh cikgu. Share dalam WhatsApp sebab ramai yang tak dapat join ni. Ramai tak dapat join, cikgu nak share. Boleh? Okay, bagus. Okay, ada soalan lain tak? Sebab topik yang Hawa present ni memang complicated sikit kalau kamu baca tak faham. Dia kena buat latihan ni. Latihan buat catat alif. Boleh sekarang nampak. Ini topik form 4 ya. Form 4 ada namanya ke? Student 4SK. 4SK siapa ya? Ada tak dalam ni? Nanti share sekali dah dekat group form 4. Okay, boleh. Kita akan share, cuma kadang-kadang kalau kita baca dia tak faham tau. At least kalau awak nak tanya ke, boleh tanya sekarang. Mungkin kakak Hawa boleh jawab dan kita pun boleh jawab. Cikgu dah ajar topik ni. Jangan cakap tak ajar pun. Dah belajar kan? Kita dah habis dah kita punya Java kita topik ni. Java Java topik ni ada kat sini Pak ni. Pak Pertanian ada kat Hawa. Nadira tanya tu kat chat. Kat chat. Apa-apa? Tanya apa? Tanya apa? Mana? Punya apa? Mula aku sakit tak boleh guna. Oh. Sekejap Ya, boleh hati. Yang ni kan? Kenalah jari. Betul lah guna jari kan? Kelakar lah korang ni. Apa yang mulut sakit tu? Nadira. Mulut sakit juga. Nadira cikgu. Mulut sakit juga. Lama-lama tak sekolah pun. Okay, awak cakap. Okay, awak. Okay. Untuk kawalan if-else ni, if saya nak terang dia sama je macam switch tu, tapi yang ni lebih complicated, kompleks lah. Macam kalau yang ini, contoh lah, nampak tak arrow ni? Nampak tak? Kalau macam nampak kan? Nampak. Benda input tu, dia test kat sini contoh salah. Okey, dia kena uji kat sini pula. Faham tak? Kalau sini betul, dia terus masuk ke sini lah. Tapi kalau yang tadi, dia terus dia tak payah uji, dia terus pergi ke tempat yang betul. Faham tak? Faham. Dia Test. Okay. yang ni kalau syarat tu dah betul, dia tak payah uji dah yang lain. Kalau syarat tu salah, dia kena uji macam satu-satu. Faham ke? Awak? Ya. Okay, apa beza if, else, if dengan switch? Beza dia apa tadi? Saya dah tanya ni, apa beza dia? Yang ni, yang if else if ni, dia lebih macam mana? Apa tu? Dia kalau satu benda tu dia uji sampai kalau benda tu betul, dia terus pergilah. Kalau benda tu salah, syarat tu tak mencukupi macam tu, dia akan uji benda lain. Kalau if ni, kalau switch case, dia lebih senang, lebih mudah. Tunjuk yang switch. Ni switch case. Yang ni.
Maksudnya bila benda tu macam benda tu salah, dia tak uji dah. Dia terus ke Tamat. tak. Tamat Terus tamat kan? Betul tak? Betul. Okay, betul. Betul. Okay, cikgu simpulkan beza antara switch case dengan if else. Okay, kalau kamu tengok coding pun kamu akan tahu coding switch case lagi senang. Nampak senang berbanding if else. Sebab apa dia tak payah ulang-ulang kan, dia tu settle je kan. If else ni manual. Kalau kamu tengok if ni dia secara manual. Kamu kena buat satu. So take time. Switch case dia auto, cepat. Dah settle terus tamat. Itu beza dia. Okay, boleh? Boleh, good. Dapat semua. Alhamdulillah. Okay lah, ada orang present hari ni tapi topik power-power kat ni kan. Boleh tahan. Next week siapa yang present next week? Next week kita tentukan lah sebab kalau ikut dia orang ni semua tak nak. So kita akan tentukan kita masuk dalam group nanti. Memang kena paksa. Cikgu akan masukkan nama, so awak kena get ready sebab kalau volunteer dia sampai saat nak present nanti problem lah, lain lah tu lah. Ni kalau kita dah tetapkan dia akan usahakan juga. Betul tak? Setuju semua Setuju. Tapi cikgu nak volunteer tu. Saya kira lambung dadu kat rumah ni. Nak dia kelam sikit. Cikgu Nat tengah volunteer tu. Mana nak? Tak bercakap. Semangat tu. Tak kisah yang nak volunteer tu, volunteer lah. Boleh PM kat kita punya group. Yang nak volunteer tak ada masalah. Cuma cikgu akan tentukan nama you all bila masa tarikhnya. Boleh Okay, kejap kemungkinan Isnin depan cikgu dah start kerja tau. So nanti cikgu dengan Cikgu Fifi kita akan bincang balik timing yang lain. Maybe kita akan berubah, maybe akan buat ke pagi ke. So korang kena get ready lah bangun pagi boleh? Ya betul. Boleh. Dah lama tak bangun pagi. Form 5 dah kena standby nak pergi sekolah Form 4 tak apa, Form 4 lambat lagi. Tak tahu. Form 4 lambat lagi. Sebab kita next week dah ke sekolah, cikgu-cikgu. So maybe kita akan online di sekolah lah. Tu lagi senang kan? Lagipun kita mesti rindu tengok lab kan yang hijau tu. So kita mesti ke lab kita lah. Kita akan live. Kita akan live dari lab hijau. Korang rindu kan? Mesti rindu ni. Tak ada. Korang Form 5 dah kena start sekolah. Tunggu get ready. Hari ni ada announcement. Tak tahu, tak tengok lagi. Ni tengah Form 4. Jadi. Tengah Tengah ni. Dia tak ada. Form 4 nanti. Tasha Sekolah. Dengar semua. Tak nak. Form 5 confirm Form 5 confirm sekolah. Form 4 tak apa, lepak dulu. Cikgu kalau demam tak payah pergi sekolah kan? Saya form 4 cikgu. Demam tak payah pergi sekolah. Parah cikgu. Terus demam Kalau form saya dorang. Ibu dah cakap pun tak payah sekolah. Tak cukup lagi ke 3 bulan korang kat rumah, ya Allah. Tak. Sekejap sangat. Kau tahu tak cikgu salin 3 bulan. Cikgu dah kematu lah ni. Korang boleh seronok cuti lagi. Diorang ni buat apa ni aktiviti kat rumah yang seronok kat rumah ni sebenarnya? Tidur. Tidur Cikgu. Korang buat apa ni? Tidur. Cikgu. Cari duit cikgu, cari duit. Cari duit. Oh, bagusnya cari duit. Boleh belanja cikgu tu. Belanja satu ni.